سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 8, baris yang ke-8 daripada atas. Muka surat 8, baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dalil qudrah itu bahawasanya jikalau ada ia Allah lemah, nescaya tiada didapatkan sesuatu daripada makhluk ini, dan iaitu tiada didapatkan sesuatu daripada makhluk batil, mana palsu, tak betul, dengan musyahadah, dengan pandangan mata kepala, jelas-jelas makhluknya ada, maka sabitlah, maka tetaplah qudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila sabit tetap ia qudrah Allah, mustahilah lemah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalil qudrah itu, dalil kita berpegang Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat qudrah, dan juga dalil kita berpegang mustahil lemah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil kita berpegang di akidah Allah bersifat dengan sifat qudrah. Dalil kita berpegang di akidah mustahil lemah Allah. Kita berpegang di akidah Allah tidak lemah. Apakah dalilnya? Bahawasanya jikalau ada ia Allah lemah. Ini dalil akli. Jikalau ni didatangkan fardu takdir. Fardu takdir ni kalau kita kata bubuh katalah dah. Fardu takdir. Kalau Allah lemah macam mana? Itu dia panggil fardu takdir. Ke kita panggil mana? Kita buat katalah lemah Allah tu mustahil. Tapi kita buat kata kalau Allah lemah macam mana? Pada ni ni dipanggil apa? Fardu takdir. Kita cakap mana? Fardu takdir kalau saya tiada, gitulah. Ada tak? Bubuh kata tau fardu takdir ni. Jikalau ni dalil akli. Kemudian nak fardu takdir jikalau ni buat apa lagi benda tu? Lemah Allah tu mustahil sama sekali. Nak fardu takdir kepada perkara mustahil ni tak ada faedah, benda tu memang tak sama sekali dah. Fardu takdir buat apa? Jadi fardu takdir hak dalam kitab sifat 20 ni, Quran pun letak fardu takdir.
Contoh ayat yang saya dah baca semua tu lah. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Jikalau ada di langit dan bumi ni Tuhan selain daripada Allah, nescaya binasalah langit dan bumi. Tuhan kata, jikalau ada Tuhan yang lain selain daripada Allah di langit dan bumi ni, ada ke tak Tuhan yang lain? Tetap dah. Qul huwallahu ahad. Tetap dah Allah Tuhan yang esa. Wa ilahukum ilahun wahid. Bermula Tuhan kamu Tuhan yang satu. Fa'lam annahu la ilaha illa fa'lam annahu la ilaha illa huwa. Ketahui olehmu bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ni terang jelas-jelas dalam Al-Quran, Allah Tuhan yang satu. Kemudian kenapa pula lau kana fihi ma alihatun illallah lafasadatan? Ni paling kaedah Quran. Datangkan fadil takdir. Kalau ada Tuhan yang lain selain daripada Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Ayat gitu je lah. Kemudian binasa tu kok jalan mana? Jadi binasa tu. Ulama pula yang datangkan pula. Sekarang kalau ada Tuhan yang lain di langit dan bumi selain daripada Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Jalan mana jadi binasa? Kena tunjuk jalan pula. Sebab kalau kira-kira ada Tuhan yang lain, kenapa nak binasanya? Bagi hija molek, ambil kawasan masing-masing. Jangan duk cukup-cubuh kawasan orang lain. Tolak ansur lah, kerjasama lah. Nak binasanya kat mana? Lafaz data Quran kata ni, ulama lah pula binasa tu kok jalan mana? Kalau kata ada Tuhan yang lain di langit dan bumi selain Allah, kalau kata antara Allah dengan Tuhan yang satu lagi yang lain ni, kalau kata berperang, berlawan, bergomor lah kita kata, tu jelaslah binasa. Ada ni. Tapi kalau Allah dengan Tuhan yang lain tu, kalau saing perjanjian molek sikit ke mana? Bagi kawasan molek sikit. Allah cara bumi, Tuhan yang lain cara langit, contohnya lah. Ataupun Allah buat langit bumi dia sendiri, Tuhan yang lain buat langit bumi dia sendiri. Lepas tu buat manusia masing-masing lah. Kenapa nak binasa pula? Jadi lafaz sadata nescaya binasa langit dan bumi ni, ulama lah pula pecah. Kalau berlawanan dipanggil, kalau berselisih itu jelas lah. Kalau berpakat, binasanya kok mana? Tu hak dalam sifat ni, sifat wahdaniyah tu. Kalau dalam kitab Al-Misbahul Munir tu dipanjang. Kalau berselisih pecah kepada beberapa bahagian. Kalau kata bekerjasama, berpakat, dipecah pula pada beberapa bahagian. Tapi natijahnya, kesimpulannya lafasadatan. Tu. Kuk jalan kerjasama pun lafasadatan. Binasa juga langit dan bumi ni. Sebab apa binasa? Dah kalau ada Tuhan yang lain selain daripada Allah, kemudian bekerjasama, Allah Ta'ala kerja di suku. Tuhan yang lain kerja di suku. Ni kerja ni bagaimana pakat ni. Tapi maknanya hak ada, hak makhluk hak ada tu bukan hak Allah Ta'ala belaka. Dan bukan hak Tuhan yang lain belaka. Sebab apa? Separuh-separuh. Hak Allah Ta'ala separuh, hak Tuhan lain separuh. Kalaulah bukan hak Allah Ta'ala belaka, dia panggil jatuh lemah lalu dah tu. Tuhan apa? Bukan hak dia belaka.
Dah lemah Tuhan kok, dua-dua jadi lemah, jadilah fasadata lah, binasalah langit dan bumi. Dia Tuhan ni kena hak dia belaka. Baru Tuhan sungguh. Hak dia belaka. Barulah Tuhan tu bersifat dengan istighna, iftikar. Iftikar ni sekalian berkehendak kepada Tuhan ni saja. Barulah Tuhan yang bersifat dengan iftikar. Tidak semua iftikar dah ada dua. Hak iftikar kepada Allah, hak Allah Ta'ala buat. Hak iftikar pada Tuhan yang lain, hak Tuhan lain yang buat. Jadi hak Tuhan lain yang buat tu, dia iftikar tak kepada Allah? Tidak. Maka Allah bukan Tuhan kalau seumpama tu bukan ilah. Tuhan yang lain bukan ilah juga. Sebab hak Allah Ta'ala buat tidak iftikar kepada Tuhan yang lain. Jadi Tuhan-Tuhan ni kena kesemuanya iftikar, berkehendak hanya kepadanya jua. Sebab itulah asas kita nak mengenal Allah sebagai ilah adalah keesaan. Asas kita nak mengenal Allah sebagai ilah adalah keesaan. Ilah hanya Allah jua. Itu asas kita mengenal Allah sebagai ilah. Kalau ada Tuhan yang lain, Allah bukan ilah. Allah bukan sembahan yang sebenar. Sebab apa bukan sembahan yang sebenar? Sebab yang lain ada yang berkehendak kepada Allah, ada yang tidak iftikar kepada Allah, tidak berkehendak kepada Allah. Dia iftikar, berkehendak pada Tuhan yang satu lagi. Maka lucu Allah sebagai ilah. Sebab apa? Sebab apabila tidak iftikar pada Allah Ta'ala belaka, lucu sifat kudrah. Sebab maksud dia bawah sifat iftikar adalah sifat kudrah. Kalaulah semua tidak iftikar kepada Allah, jatuh Allah ni lemah. Ilah sembahan yang sebenar guna kalau lemah. Atau jadi lafaz data tu. Itu bicara Allah sebagai ilah. Bicara Allah sebagai Rabb pula, sebagai Tuhan yang hakiki, lucu juga. Sebab Rabb ni Rabbil Alamin. Alam makhluk ni hak dia belaka. Tiba-tiba hak alam makhluk ni hak Allah separuh, hak ilah Tuhan yang satu lagi tu separuh. Lucu Allah sebagai Rabb. Sebab apa? Sebab tidak keesaan pada perbuatan. Tidak keesaan pada perbuatan. Maka lucu Allah sebagai Rabb. Lucu Allah sebagai ilah, sebagai sembah yang sebenar kalau tidak iftikar kepada Allah oleh sekalian. Iftikar ni berkehendak kepada Allah lah. Kenapa tidak iftikar kepada Allah sekalian? Sebab ada Tuhan yang lain. Maka sebahagiannya iftikar kepada Allah, sebahagian iftikar pada Tuhan yang satu lagi. Maka lucu Allah sebagai ilah yang sebenar. Kalau Allah bukan ilah yang sebenar, Tuhan yang lain pun bukan ilah yang sebenar, maka binasalah langit dan bumi ni. Ni kalau sama-sama yang dikatakan Tuhan, lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Jikalau ada di langit dan bumi Tuhan selain Allah, sebut Tuhan juga tu, binasa. Sebab apa? Sebab bukan kesemuanya iftikar kepada Allah. Walaupun atas nama Allah Tuhan, yang lain pun atas nama Tuhan, binasa juga. Bayangkan kita orang Islam, ilah hanya Allah, la ilaha illallah. Kita orang Islam, Allah sebagai ilah, Allah ni sebagai Rabb, Rabbil Alamin. Tiba-tiba ada perkara yang bukan datang daripada perbuatan Allah. Oh, tu lagi jauh lagi ya. Ni sama Tuhan dah ni fardu takdir. Jikalau ada di langit dan bumi Tuhan selain Allah, fardu takdir Tuhan ni. Tapi kenapa binasa? Sebab bukan hak Allah Ta'ala belaka. Bayangkan kalau satu Tuhan, semua ni makhluk, makhluk Allah Ta'ala belaka, tak ada Tuhan lain, tak ada dah. Jadi hak ada ni semua makhluk Allah. Tiba-tiba makhluk Allah yang berkah, bukan Allah yang menjadikan. Jadi bila makhluk Allah berkah, adakah makhluk Allah iftikar kepada Allah, berkehendak kepada Allah? Tidaklah, sebab dia boleh berkah sendiri. Macam mana?
Allah sebagai ilah seumpama tu. Sebab itulah kalau berpegang makhluk bekas secara sendiri ke secara ada kaitan dengan Allah, Tuhan letak kudrah di hamba yang bekas, tak ada lah tu. Memang tak kenal Allah sebagai ilah, tak kenal Allah sebagai Rabb. Kalau Allah Tuhan, yang lain pun Tuhan, pun jadi Allah jadi jatuh bukan Tuhan. Sebab apa? Sebab bukan hak dia belaka, maka tidak semuanya iftikar kepada Allah. Tiba-tiba Allah je ilah, la ilaha illallah, kalimatut tauhid, Allah jua Tuhan, sembahyang yang sebenar. Tiba-tiba makhluk tidak iftikar kepada Allah. Sebab makhluk ni ambil kuasa Tuhan, boleh beri bekas. Jadi makhluk ni rapah kuasa pula dah. Makhluk ni jadi Tuhan pula dah. Sebab makhluk ni bekas dah pula ni. Makhluk ni bekas dengan kudrah, kekuatan yang Tuhan letak di makhluk. Tuhan letak tenaga di kita, habis dah Allahnya. Biar tenaga telah pula yang bekas Allah. Ni tak kenal Allah sebagai ilah ni. Jauh sangat-sangat lari. Jauh sangat-sangat lari semayang puasa. Tapi tak kenal Allah sebagai ilah yang bersifat dengan istighnat dan iftikar. Tak kenal Allah sebagai Rabb, Tuan yang hakiki, tak kenal. Baca Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, baca saja, pegangan tidak ada. Tapi kadang-kadang orang yang gelak seumpama tak kenal Allah sebagai ilah, tak kenal Allah sebagai Rabb, bicara nak kenal Allah seumpama ni, dia akan jadi macam apa? Kepanasan. Siapa peringkat duk ngajar-ngajar bab pegangan ni, jangan sebarkan. Kenapa jangan sebarkan? Ada ni. Jangan sebarkan. Cerita apa tu? Cerita bab kudrah iradah. Gi kepada bicara qada dan qadar. Nak mati berkaitan dengan rukun iman yang keenam. Tiba-tiba jangan sebarkan ilmu yang seumpama tu. Kenapa? Hak saya tekan-tekan bab-bab nak mengenal Allah sebagai ilah, sebagai Rabb ni, sebab peringkat hentikan kuliah tersebut, mengelirukan orang. Siapa begitu no? Hentikan kuliah tu, mengelirukan orang, memeningkan kepala orang. Keliru pening tu kepala dia. Dah. Dia tak kenal Allah sebagai ilah, tak kenal Allah sebagai Rabb. Nak ajak kenal Allah, dia jadi canggah dengan hak kepala dia, hak dalam otak dia, dalam pegangan dia tu. Hak jadi celaru pening dia. Cerita bab qada qadar ni, orang berkenaan Ustaz orang berkenaan, kalau program kau boleh duduk tak petah lah maknanya. Ni kita ni duduk bawah belaka ni. Kita pernah duduk tak petah? Duduk bawah belaka ni. Duduk kursi plastik tu je. Bawah tu ada kursi hak sedap, tapi hak tu tengah. Tak boleh juga wali tau. Tak boleh juga wali ni. Kursi plastik belaka kursi plastik kerah kot tu. Hak tengah tu ada kursi sedap. Hak tengah pun tak boleh juga hak ada ni. So ke kursi hak atas petah ni hak duduk kursi atas petah. Ustaz dalam bab cerita ni tak sesuai ni kita mengajar untuk umum. Ni kena mengajar dalam macam kelas khusus dalam bilik Nak mengajar cara umum ni Ustaz, mengajar bab semayang je, dia kata. Mengajar bab semayang je. Ni tak sesuai kata dia. Allah kejut. Dah orang berkenaan. Orang yang susu galuh keturunan yang baik-baik. Susu galuh keturunan yang baik-baik. Tak sesuai. Bila mari kejut gitu, apa-apa? Kelu lah, tak pandai nak jawab. Tak pandai nak cerita balik, tak pandai. Dia kalau pelik-pelik pengong, mana pengong. Terpinga-pinga kat kitanya pun. Nak jawab guana timbul jadi tak terfikir boleh cakap seumpama tu. Jadi terpinga-pinga lah.
adalah budak muda seorang duduk sebelah. Dia panggil lah nama pakak dia lah, apa kenaan lah. Hak ni lah yang kita nak ngaji, nak kenal Tuhan. Ngaji basmah kita ngaji sok modah. Hak ni mustahak ni tak ada, ni tak ada lah semayang tu. Senyap kamu tu duk kata apa? Agak ke budak muda tu tolong sapu. Saya masa tu dah macam apa? Tak kerti nak kata. Pelik sangat dah kerti juga nak kata. Keluar pula daripada mulut orang yang tidak disangka-sangka. Tergamanglah kitanya. Tergamang, tak pandai. Sebaik kau budak muda tu tolong kata. Senyap kawan tu. Ajar untuk kenal Allah sebagai ilah, sebagai Rabb. Jangan sebarkan. Ni golongan-golongan yang ni apa ke? Tak ngaji kaedah sifat 20 ni. Dah sifat 20 kata macam-macam pula. Pada masa Imam Syafi'i tak ada sifat 20. Mana pandai awak ke Imam Syafi'i dah pergi buat kaedah sifat 20. Kadang-kadang bahasa yang gitu saya pun tak andai kok. Ginilah, tak sudah tanya saya lah sifat 20 ni, saya tukang mengajar. Awak pergi tanya ulama muktabar 1000 tahun lebih dah. Sifat 20 ni seluruh pelosok dunia pakai, pondok tu alim sop-sop pakai sifat 20, universiti pun pakai sifat 20. Awak pergi tanya mereka lah. Jangan duk tanya saya. Saya ni tukang baca kitab je. Dah. Siapa kita nak soal sifat 20? 1000 tahun lebih dah. Seluruh pelosok dunia, ulama-ulama muktabar yang memakai kaedah sifat 20. Siapa kita nak tanya seumpama tu? Daripada masih Imam Syafi'i tak ada. Sifat 20 kurung yang keempat. Imam Syafi'i kurung yang kedua. Dah Imam Syafi'i Al-Quran dan hadis. Dah kita balik pada akidah Imam Syafi'i lah. Kalau ilmu kamu setara dengan ilmu Imam Syafi'i, okey lah. Dia panggil tak kenal diri ni. Kenal Tuhan pun tak kenal, diri pun tak kenal. Tapi bila nak tekan lagi kenal Allah sebagai ilah, sebagai Rabb, tekan bab qada dan qadar, nanti kita akan masuk sifat iradah. Sifat iradah nanti kita akan fokus balik kepada qada dan qadar. Kan fokus balik kepada qada dan qadar, mati molek. Jadi cerita bab qada dan qadar jangan sebarkan. Maknanya berani celah. Dalam keadaan orang ramai-ramai tu alhamdulillah, ni alhamdulillah okey belaka. Berani nak canggah seorang diri. Ni. Ada ni. Sebab zahirnya memanglah perbuatan makhluk belaka. Kalau ada Tuhan yang lain pun jadi binasa lagi. Sebab apa? Sebab jadi lemah sama lemah dah lah. Sebab apa? Sebab tidak iftikar dah lah sekalian. Tidak berkendak sekalian dah lah. Sebab ada dua Tuhan, Allah dan Tuhan yang lain. Separuh makhluk iftikar kepada Allah, separuh makhluk iftikar kepada Tuhan yang lain. Maka lucu Allah sebagai ilah. Bila Allah bukan ilah, binasa langit dan bumi. Itu Allah dengan Tuhan yang lain patut takdir. Sekarang Allah Tuhan yang satu, tapi makhluk yang lain pula yang bekas. Allah handalang makhluk. Jadi makhluk kalau kata kau rapah kuasa Allah sebagai khalik. Rapah kuasa Allah sebagai khalik. Handalang sungguh makhluk ni. Jadi khalik dia, jadi penjadi dianya. Hal min khaliqin ghairullah? Adakah daripada penjadi selain Allah? Tak ada, Allah jua. Allah khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Allah khaliq. Makhluk lemah sama sekali. Semua yang berlaku adalah datang daripada Allah sebagai khaliq. Semua makhluk Allah. Makhluk Allah jangan kita faham stokor ni je. Ni kita makhluk Allah. Bukan kata kita ni je makhluk Allah. Gerak-geri kita pun makhluk Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menjadikan kamu, dan Allah yang menjadikan perbuatan kamu. Makna kamu tu Allah yang jadikan, makna kamu makhluk.
Perbuatan kamu pun Allah yang jadikan. Mana perbuatan kamu tu makhluk. Maknanya gerak diam kita ni makhluk Allah. Nah, kita nak duduk situ. Semua yang berlaku di kita ni makhluk Allah. Kelip mata pun makhluk Allah, gerak nadi pun makhluk Allah. Sebab Khalik hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Mengesakan Allah pada perbuatan tu. Tauhid rububiyah, Rabbil alamin. Asas tauhid rububiyah mengesakan Allah pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah. Itu nak kenal Allah sebagai ilah, nak kenal Allah sebagai Rabb. Jikalau ada Tuhan yang lain di langit dan bumi, nescaya binasa langit dan bumi. Binasa ke tadilah. Kalau kok jalan berselisih, berlawanan, memang pada duk perang sama Tuhan je. Tapi kalau bekerjasama pun binasa juga. Tapi ulama tunjuk jalan pada ni. Quran sebut setakat tu je, la fasadata. Cuma nak ceritanya fadu takdir, jikalau ni Quran. Ni di sini jikalau Allah lemah. Tu sebab orang yang tak faham kaedah sebab 20 mai duk jikalau ada Allah lemah. Jikalau apa lagi benda lemah ni perkara mustahil. Nak buat fadu takdir apa lagi? Nak win apa? Jikalau Tuhan tiada, jikalau Tuhan baharu, jikalau Tuhan binasa, jikalau Tuhan jahil, jikalau Tuhan peka. Dia bagi jikalau tu. Mari hak mustahil. Nak win apa? Kalaulah Tuhan lemah jadi macam mana? Maka nyatalah kitanya Tuhan tidak bersifat dengan sifat lemah, Tuhan bersifat dengan sifat kudrah. Jika bahawasanya jikalau ada ia Allah lemah, nescaya tiada didapatkan sesuatu dan makhluk ini. Tak ada lah makhluk ini. Satu makhluk pun tak ada kalau Allah Ta'ala lemah. Dan iaitu tiada didapatkan sesuatu makhluk batil, palsu, tak betul, dengan musyahadah, dengan pandangan mata kepala. Jelas makhluk ni ada. Jelas makhluk ni ada, berarti Allah bersifat dengan sifat kuasa. Jadi sebut musyahadah di sini, musyahadah pandangan mata kepala. Kalau sebut bab maqam musyahadah, hak bicara dalam kitab-kitab hakikah, itu bicara lain. Hak dalam maqam ihsan tu nah. Ihsan anta'budallah, tu ihsan. Kita ada Islam, kita ada iman, kita ada ihsan. Apa di ihsan? Ihsan Nabi kata anta'budallah, bahawa engkau mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengabdikan diri ni ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat akan Allah dengan basirah. Itu dipanggil maqam musyahadah. Itu bicara lain. Itu bicara lain. Itu bicara maqam musyahadah, pandangan dengan basirah, dengan mata hati. Ni kita kata ni musyahadah di sini pandangan mata kepala. Kalau kita kata gak pandangan mata lendir apa ke? Kita ada basar, kita ada basirah. Basar ni mata lendir ni. Basirah mata hati. Ada ni. Dia hak besarnya adalah basirah. Kalau basirah mata hati tu gelap, basirah mata hati itu terpadam, tak ada benda lah. Walaupun basar mata lendir ni terang macam mana pun, tak akan boleh terima apa-apa pengajaran. Sebab basirahnya gelap, basirahnya terpadam. Ada ni mata hati. Dia ada mata kepala, dia ada mata hati. Mata kepala ni lah tua-tua buat pembedahan selaput mata. Tu mata basar, mata kepala. Mata hati, mata hati ni terkadang mati. Mata hati tu dia panggil mati hati. Dia panggil mana apa ni? Terpadam mata hati. Terpadam mata hati ni lah hak paling ditakuti.
Terpadam mata hati ni kok. Buat contoh macam orang mati jasad lah. Orang mati jasad, kita pun pergi nasihat ke dia. Itulah masa kamu hidup, kenapa kamu tidak ada manfaat ke tak? Kita duk ceramah kepada orang mati. Ataupun kita pasang kaset orang ceramah. Letak tepi orang mati. Orang ni agak. Ada manfaat orang mati. Tak ada manfaat orang mati tu. Sebab apa? Mati dah kawan tu. Nak ceramah apa lagi? Nak pasang kaset ceramah apa lagi? Mati dah. Sama juga. Tuangnya hidup, tapi mata hatinya mati. Ni takut ni. Hak paling ditakuti. Di antara menyebabkan mati hatinya adalah tasannuq, buat-buat ibadah, dia panggil. Buat-buat ibadah. Kita buat-buat ibadah. Orang semayang, kita semayang. Orang puasa, kita puasa. Belajarnya tak mahu. Buat-buat aja. Dia panggil apa? Buat-buat ibadah. Bukan ibadah sungguh. Agak pesen ni payah ni. Suruh belajar, dia tak mahu. Nasihat supaya dengar, dia tak mahu. Tapi berjemaah 5 waktu. Jangan orang ngajar sudah, dia akak punggung. Kalau tak ada orang ngajar, dia tak akak punggung, duduk diam je. Orang ngajar akak punggung. Sebab apa tu? Mati hati. Sebab apa? Dia buat-buat ibadah. Buat-buat ibadah. Sembahyang ni Nabi perintah sallu kama raaitumuni usolli. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Sebagaimana kamu mengetahui aku sembahyang. Nabi sembahyang. Lepas tu nak tahu macam mana kalau kita tak belajar. Kalau tak pandai takkan boleh sembahyang. Pandailah bilangan sembahyang. Pandailah bilangan rakaat sembahyang. Pandailah bilang rukun 13 macam budak-budak. Tapi syarat bagi tiap-tiap rukun pandai ke tak? Tak pernah ngaji pun. Sungguh orang masuk dalam FB qasa ta'arud ta'ayun. Tak laku, dak orang dah reti pun tu. Ini wallahu alam lah ni orang sekolah. Dia kata tak ada ngaji pun di sekolah qasa ta'arud ta'ayun. Dah orang ngaji apa? Niat. Rukun yang pertama niat. Tak apalah tu budak-budak pasti, budak umur 5-6 tahun. Niat. Kata dia. Sungguh budak pasti sungguh tu. Budak sekolah menengah takkan niat. Gitu ya. Kalau pasti rukun pertama niat, tak ada huraian. Budak sekolah rendah rukun pertama niat, tak ada huraian. Huraian tak ada. Masuk sekolah menengah rukun pertama niat. Betul saya kata juga. Dia kedok ni. Orang ngajar takut tidur orang kali. Dia ke sekolah kan ni? Niat kata dia. Qasa ta'arud ta'ayun. Kan? Apa hukum pula niat imam, apa hukum pula niat makmum. Kalau semayang tu semayang sunat berwaktu bersebab, berapa bahagian nak kena niat. Kalau semayang sunat tu semayang sunat mutlak, berapa bahagian nak kena niat. Kalau puasa fardu pula berapa bahagian nak kena niat. Kalau puasa sunat berapa bahagian pula nak kena niat. Tu orang panggil belajar semayang, belajar puasa. Niat, lepas tu takbir, lepas tu berdiri, Fatihah. Tu budak pasti tu. Tak panggil belajar semayang tu pesen tu. Kan? Abang apa? Buat ibadah, belajar tak bu? Itu tak cerita bab akidah lagi. Kalau akidah tak betul, tak ada cerita dah lah. Kemudian hak jadi bawa pada mata hati ni, di antaranya apa? Mengekali maksiat. Maka di antara mengekali maksiat, mengekali jahil fardu ain dosa besar. Mengekali jahil fardu ain tu dosa besar. Mati hati, tak mau belajar, tak mau apa, dah tak tahu je. Relax je. Pada ni. Apa? Sebab jadi mati mata hati. Ni, tak ada ni. Bukan kata gelap, bukan kata sama-sama. Hak basar mata lendek. Ni musyahadah sini, musyahadah dengan basar. Ni hak basirah. Tapi hak dalam maqam ihsan, ka'annaka tarahu tu, itu maqam musyahadah, tu maqam auliya lah. Ni dak ni musyahadah di sini pandangan mata kepala. Jadi kalau kata tak ada sesuatu makhluk, itu batil, palsu tu dengan musyahadah.
Sebab apa? Makhluk ni ada. Makhluk ni ada. Dan makhluk ni ada sungguh ke? Adalah. Nisbah ada tu dia panggil ada lah. Tapi bukan ada hakiki macam ada Allah. Tapi adalah sebab Allah yang mengadakan. Adalah makhluk ni. Allah ni kan Rabbil Alamin kan. Rabb bagi alam, bagi makhluk. Jadi kalau alam makhluk ni tak ada, Allah Rabbil Alamin macam mana? Adalah. Tapi ada yang hakiki, ada yang sebenar-benar, ada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada permulaan, yang tidak ada kesudahan, itu ada yang sebenar-benar. Tapi makhluk ada ke tak? Ada. Sebab apa? Rabbil Alamin. Allah Rabb, Tuhan pada sekalian makhluk, sekalian alam. Maka sabitlah, maka tetaplah kudrah Allah Subhanahu wa taala, tetaplah Allah bersifat dengan sifat kudrah. Dalilnya ada makhluk ini. Dan apabila sabit ia, bila tetap ia, tetap Allah bersifat dengan sifat kudrah, mustahilah lawannya, lawan bagi sifat kudrah. Jadi ada makhluk ni menjadi dalil atas Allah bersifat dengan sifat kudrah, atas mustahilnya Allah bersifat dengan sifat lemah. Jadi ada makhluk menjadi dalil atas kudrah dan menjadi dalil atas tidak lemah Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita maklum dah, kita kena pegang dua. Satunya kita berpegang di akidah kita, Allah bersifat dengan sifat kudrah, sifat kuasa, dan kita berpegang di akidah kita Allah tidak lemah. Kita berpegang Allah tidak lemah. Kemudian apakah dalil kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kudrah? Ada makhluk ini. Apakah dalil kita berpegang Allah tidak lemah? Ada makhluk ini. Jadi di situ kalau kira-kira ada 4 kewajipan syarat. Ada 4 kewajipan syarat. Ni pegangan ni, kewajipan syarat ni pegangan. Yang pertama, kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kudrah. Pahala syarat, pahala akidah tu. Kemudian kita berpegang tadi berserta dengan dalil. Ada makhluk ni menjadi dalil Allah bersifat dengan sifat kudrah. Satu lagi hak pahala wajib syarat. Kita berpegang pula yang ketiganya, Allah tidak lemah. Ni pahala syarat. Kita berpegang dalil pula atas Allah tidak lemah, dalilnya ada makhluk ini. Jadi 4 kewajipan syarat yang pahala atas kita belaka ni. Ni pahala pegangan. Tak ada baca apa-apa, tak ada buat apa-apa, tapi duduk sini ni. Allah bersifat dengan sifat kudrah, dalilnya ada makhluk. Allah tidak lemah, dalilnya ada makhluk. Jadi tiap-tiap satu sifat tu keluar 4 wajib syarat. Kemudian kitab ni didatangkan dengan dalil akli saja dia akal. Kalau dalil Al-Quran kau yakhluqu ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Surah An-Nur ayat yang ke-45. Menjadi oleh Allah Ta'ala akan barang yang ia menghendaki. Yakhluqu ma yasha, tu qada qadar lah tu. Yakhluqu qadar, ma yasha qada. Yakhluqullahu ma yasha, menjadi oleh Allah Ta'ala akan barang yang ia kehendak. Jadi ya yakhluqu qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ma yasha qada, barang yang dikehendaki oleh Allah yang bersifat dengan sifat iradah. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa. Ini dalil nakli, dalil ayat Quran atas sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke-8 iradah, artinya kehendak. Kemudian dalam sifat 20 ni, iradah lah hak paling panjang bicara. Panjang bicara akan pergi kepada bicara
qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita kena ambil molek. Memang dah ulang-ulang cak kali dah. Tapi kita tu biasa apa peringkat kita boleh jaga anak cucu kita. Sebab dalam kitab Tashilud Du'afa, almarhum Tok Disekam mengatakan jarang-jarang dah orang yang boleh menjaga dalam persoalan ilmu tauhid, boleh jaga. Mari apa-apa pegangan yang salah boleh tolong jaga. Kata almarhum Tok Disekam, pengarang kitab Tashilud Du'afa, dia kata jarang-jarang, tak ramai dah hak boleh jaga orang lain. Pandai ni, kadang-kadang nak jaga diri sendiri pun tak berapa nak lekat dah, sama tu nak jaga orang lain. Dan kita nak jaga orang lain, nak jaga siapa? Jaga anak-anak kita lah. Pandai ni, nak jaga anak-anak kita. Mana dalam bab pegangan, kita kemah molek, letak molek, marilah hak pelik-pelik, hak memang salah, walaupun siapa yang bawa sekalipun kita boleh jaga, kita boleh royak dah ni salahnya kok jalan ning ni hani, jarang hak boleh jaga. Jadi kita belajar siapa kita boleh jaga diri kita untuk mula-mula sekalinya, dan kita boleh jaga keluarga kita. Kadang-kadang kita boleh cerita pula kepada kawan saudara mara kita, kawan-kawan kita ni baru jadi. Kita ada anak beranak, ada kawan-kawan, kita cakap dalam bab ni. Cakap kalau nampak macam dak berapa nak molek ni, dak apa nak lepas ni, kita kena tolong dia lah, kena terang dia molek satu-satu. Kita setakat untuk pegangan kita sendiri tu rekah sangat je tu. Faham, pegang, habis cerita. Tapi nak menjaga so pahala. Kalau kita boleh terang bab pegangan, daripada pegangan salah hak saudara kita, kawan kita tu, dia jadi pegangan sebenar. Kenapa? Kerana kita tolong ajar. Adalu ala khairi fa'ili. Orang tunjuk atas perkara kebaikan ni macam dia buat dah. Jadi kawan tu berpegang dengan akidah sebenar sampai ke mati, pahala besar bagi hak pegang tu. Mari mana? Mari kita yang tunjuk. Kita akan boleh pahala yang sama. Ada ni dipanggil ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat. Ilmu apa pula? Ilmu usuluddin, ilmu tapak agama, lagi besar pahala. Kita mati dah pun kita tetap boleh pahala. Dia pula bila reti bab pegangan, dia pun cerita pula pada anak cucu dia. Jadi ilmu tu hidup semua. Kita mati dah, ilmu tu hidup semua. Ni ilmun yuntafa'u bih. Hak kita maklum kan, antara tiga perkara yang tak putus walaupun kita sudah mati. Wallahu alam.